A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu semula dalam PDPR tingkatan 2. Kita bersama dengan murid-murid tingkatan 2 UM dan 2 USM. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan membincangkan satu tajuk hadis dalam bidang hadis. Hadis ada dua tajuk ini tajuk yang pertama bagi hadis, iaitu mungkar dicegah hidup berkat. Okey, saya akan sharekan. Okey. Semua boleh nampak kan? Okay, kamu boleh menggunakan buku teks ataupun boleh merujuk ke halaman yang saya paparkan ini. Okey, pelajaran yang ke-9 tajuk mungkar dicegah hidup berkat. Okey, cuba sebut tajuknya saja. Mungkar. Mungkar dicegah hidup berkat. Ya, mungkar dicegah. Okey, dari tajuk ni saja dia nak abang apa kat kita? Dia nak abang kata mungkar ni kalau kita cegah dia, kalau kita jauhkan dia, hidup akan menjadi berkat. Jadi di sini terma ni kita nak kena faham. Apa dia mungkar dan apa dia berkat. Secara mudah nak sebutkan, berkat ini maksud kata menjadi kebaikan. Hidup tu akan menjadi kebaikan. Kalau mungkar tidak dicegah, mungkar itu dibuat, mungkar itu diamalkan, hidup tu tidak akan menjadi kebaikan, malah menjadi keburukan kepada orang yang melakukan perkara mungkar tu. Jadi untuk kita nak jadikan hidup kita ni penuh dengan kebaikan, maka kita kena mencegah ataupun menjauhi perbuatan-perbuatan mungkar ataupun kemungkaran. Jadi itu dari segi tajuknya. Okey, jadi kita nak baca dulu hadis dia. Okey, kamu dengar saya baca. Lepas tu kamu baca pula. Okey. Okey, hadis an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyiruhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Hadis riwayat Muslim. Okay, sekarang kamu ikut bacaan saya satu persatu. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyiruhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Saya dengar Safia seorang je yang sebut.
Yang lain, Arfa tak sebut. Tapi saya percaya Arfa dia tak on mic dia, tapi dia sebut. Betul tak Arfa? Betul tak Arfa? Ya, ya, ya. Okey, bagus. Okey, kita dah baca, inilah hadisnya. Jadi kita nak kupas hadis ni. Dia cerita tentang apa? Okey. Hadis ni bermaksud Rasulullah bagi nasihat, sahabat-sahabat yang ada di sekitar Rasulullah tu mendengar, dan sahabat tu cerita pula kat orang lain. Orang lain tu cerita pula kat orang lain. Jadi cerita atas cerita sampailah kepada kita hari ini, yang mana apa yang disebutkan oleh Rasulullah daripada mulut baginda itu sebiji-sebiji sampailah kepada kita pada hari ini. Apa yang Rasulullah sebut? Rasulullah kata, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyiruhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman." Itulah yang keluar daripada mulut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Okey, yang Rasulullah kata tu, kata-kata Rasulullah tu didengari oleh sahabat yang namanya Abi Sa'id Al-Khudri. Pernah dengar tak nama Abi Sa'id Al-Khudri? Okey, kita tengok kat sini. Ini adalah sedikit pengenalan tentang Abi Sa'id Al-Khudri. Okey, Abu Sa'id Al-Khudri adalah salah seorang pakar hadis dalam kalangan sahabat. Dalam sahabat-sahabat Nabi ni, Abu Sa'id Al-Khudri ni merupakan orang yang rapat, sering bersama dengan Rasulullah. Jadi apa yang Rasulullah cakap ni dia dengar. Jadi dia banyaklah yang meriwayatkan, dia beritahu ke orang lain. Okay, nama penuhnya ialah Sa'id bin Malik bin Sinan. Beliau berasal daripada kaum Ansar, suku Bani Khazraj. Beliau memeluk Islam sejak kecil. Beliau pernah menjadi mufti di Madinah dan wafat di sana pada tahun 74 Hijrah. Jadi di sini kita dapat bayangkan usia Abu Sa'id Al-Khudri ni dia tak sama dengan Rasulullah. Sebab Rasulullah berhijrah ke Madinah tu pada usia dia 53 tahun. Pada masa tu di Madinah, kaum Ansar tu antara salah seorangnya kanak-kanak pada masa tu ialah Sa'id Al-Khudri. Bukan kanak-kanak lah, dia dah dewasa tapi dia muda. Dia masuk Islam pada masa tu. Okey. Jadi kita nak tengok kat sini apa yang baginda Rasulullah kata. Kita tengok. Baca potongan hadis dengan betul dan maksudnya. Man ra'a minkum munkaran, sesiapa dalam kalangan kamu melihat sesuatu kemungkaran. Okey. Rasulullah kata kat kita, siapa yang tengok kemungkaran? Ni di antara kamu semua ni, siapa yang tengok, yang matanya melihat kemungkaran berlaku di hadapan matanya, falyughayyiruhu biyadihi, maka hendaklah dia mengubahnya. Ni nampak ni. Ni perintah daripada Rasulullah. Okey. Mengubahnya. Siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mengubahnya. Okey, nampak lagi apa yang Rasulullah suruh? Kalau mata kita ternampak suatu kemungkaran berlaku di depan mata kita, apakah sikap yang kita kena ambil? Takkan nak biar berlaku, biar dia terus berlaku, tak. Rasulullah suruh apa? Maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangan. Okey, dengan tangan. Fa illam yastati' fa bilisanihi, sekiranya dia tidak mampu, maka hendaklah dia mengubahnya dengan lidahnya. Apa ni sekejap tangan, sekejap lidah? Kalau tak mampu dengan tangan, maka ubah dengan lidah. Maksud kata di situ, kita tengok tangan dulu. Tangan mampu ke tak mampu? Apa maksud tangan? Tangan maksud kekuasaan. Okey?
Maksud kalau kita berkuasa ke atas sesuatu perkara, maka kita hendaklah mengubah kemungkaran itu dengan kuasa yang kita ada. Itu maksud mengubah dengan tangan. Tapi sekiranya dengan tangan yang dia tak mampu, dia tak ada kuasa, maka kena ubah juga. Kena ubah dengan lidah. Ha. Apa maksud lidah? Bukan jilat lidah nanti bukan. Maksud lidah ialah menggunakan kata-kata, yakni nasihat ataupun teguran. Macam tu. Dia tak mampu buat dengan tangan, tak mampu buat dengan kuasa, kuasa tak ada. Buat ubah tu dengan lidah. Tapi fa in lam yastati', sekiranya dia tidak mampu juga dengan lidah pun tak mampu juga. Fa biqalbihi, maka hendaklah dia mengubahnya kemungkaran itu dengan hati. Sedangkan mengubah dengan hati itu Rasulullah kata wadzalika ad'aful iman, dan mengubah dengan hati itulah selemah-lemah iman. Lemahlah iman orang yang hanya mampu mengubah dengan hati. Okey. Jadi di sini maksud yang boleh kita faham daripada sini, okey, ada 3 peringkat untuk mengubah kemungkaran. Yang pertama dengan tangan, yang kedua dengan lidah, yang ketiga dengan hati. Okey, sebelum kita kupas dengan lebih lanjut lagi, macam mana nak mengubah dengan tangan, macam mana nak mengubah dengan lidah, dan macam mana nak mengubah dengan hati, jom kita baca dulu maksud dia. Okey. Okey. Kita nak tengok juga siapa yang dah ada dalam ni. Kita ada Amnan Khuwailid. Mana Amnan? Darwish Arfa Safia Batri Syaib. Ajim. Okey. Akmar Hazim. Amnan Khuwailid baru masuk. Okey. Boleh saya dengar suara? Safia Batrisya saya dengar dah tadi. Nak dengar suara Arfa Daniel. Arfa Daniel? Kata saya ada. Saya ada. Darwish? Saya ada. Amnan? Saya ada. Azim? Saya ada. Farin Iqbal? Ada. Okey. Arfa Daniel, Ya saya. boleh baca tak maksud dia tu? Bermula daripada sini. Boleh baca tak? Cuba baca. Arfa Daniel, baca. Sesiapa dalam kalangan kamu melihat sesuatu kemungkaran, Okey, sambung terus. maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Sekiranya dia tidak mampu, maka hendaklah dia mengubahnya dengan lidahnya. Sekiranya dia tidak mampu, maka hendaklah dia mengubahnya dengan hatinya. Dan mengubah dengan hati itulah selemah-lemah iman. Okey, bagus. Okey. Jadi orang lain pun saya rasa percaya dan boleh baca sama macam Arfa baca. Sekarang kita nak tengok seterusnya perbincangan kita, maksud kemungkaran. Apa dia maksud kemungkaran yang kita nak ubah ni? Mungkar pada bahasa ialah perbuatan atau perkataan yang dianggap buruk, okey, oleh akal yang sihat. Akal melihat perbuatan ataupun perkataan itu buruk. Itu maksud dari segi bahasa yang kita mungkar. Tapi yang dikehendaki pada syarak, iaitu pada istilah ialah okey, perbuatan atau perkataan yang ditegah
oleh syarak atau yang melanggar perintah Allah. Okey. Darwish cuba baca maksud kemungkaran dari segi istilah. Perbuatan atau perkataan yang ditegah oleh syarak atau yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, okey, bagus. Okey. Istilah maksud kata yang kehendak syarak ataupun Islam nak macam mana yang kata kemungkaran tu? Perbuatan ataupun perkataan, percakapan kan? Yang ditegah oleh syarak, yang dilarang oleh syarak. Syarak maksud kata ialah agama Islam lah. Okey. Okey, agama Islam kita menegah perbuatan ataupun perkataan, kata-kata, percakapan tertentu. Okey. Islam ni bukan semua manusia bebas membuat apa saja sesuka hatinya, tak. Ada batas-batas yang ditentukan yang kita boleh buat, yang kita tak boleh buat. Okey? Nanti kita akan pergi lebih lanjut lagi. Okey? Atau melanggar perintah Allah. Itulah perbuatan itu dipanggil mungkar. Perbuatan mungkar dapat dicegah dengan iman yang kuat. Iman dapat ditingkatkan melalui amal ibadat seperti solat yang khusyuk. Okey? Apa dia kemungkaran ni? Okey, contoh-contoh kemungkaran ni, contohnya kita meninggalkan solat. Okey? Contoh macam tu. Meninggalkan solat, meninggalkan ibadat-ibadat. Okey? Contohnya membuat akhlak dengan akhlak yang buruk, cakap bohong, khianat, ingkar janji dan sebagainya. Menghina orang lain, derhaka kepada ibu bapa. Okey? Memutuskan silaturahim, bermusuhan dengan orang, berdua-duaan lelaki dan perempuan yang bukan mahram, persentuhan kulit antara lawan jenis. Kemudian lelaki menyerupai wanita atau wanita menyerupai lelaki, mendedahkan aurat, okey, tak pakai tudung bagi perempuan, memakai baju ketat, okey, menunjukkan aurat di tempat terbuka, memakai emas sutra bagi lelaki, berjudi, mencuri dan sebagainya. Perbuatan yang itu ialah perbuatan mungkar yang perlu ditinggalkan oleh orang Islam. Dan mana bila kita melihat perbuatan-perbuatan itu, kita nak kena ubah. Seterusnya kita tengok cara menangani kemungkaran. Macam mana caranya? Kemungkaran perlu ditangani secara berhikmah. Okay, kalau kita nampak kejahatan, kemungkaran berlaku dalam rumah kita. Contohnya adik kita tak solat. Jadi kita kena tangani tak isu tu? Ataupun adik kita tidak tutup aurat. Ataupun di tempat sekolah kita, kawan kita meniru dalam peperiksaan. Mungkar tak? Mungkar. Jadi apakah tindakan kita? Adakah kita nak biar macam tu je? Tak. Rasulullah suruh apa? Suruh ubah. Bila kita melihat kemungkaran berlaku depan mata kita, kita kena ubah. Macam mana cara nak ubah? Okey, lagi. Kemungkaran perlu ditangani secara berhikmah, iaitu menggunakan pendekatan yang betul, sesuai dan berkesan. Dengan ini, pelaku akan lebih mudah menerima teguran dan bersedia meninggalkan kemungkaran itu. Okey. Maksud berhikmah ialah kita menggunakan kebijaksanaan. Kena bijak lah. Okey, kalau orang marah, tengah bergaduh, kita masuk dengan kemarahan juga, bergaduh bertumbuk habislah. Okey.
Kalau api, kita kena siram dengan air, padamlah api tu. Kalau api, kita buh minyak, terbakar lagi. Itu maksud dia. Kita nak berkomunikasi, nak berinteraksi dengan orang, mestilah berhikmah. Lebih-lebih lagi dalam usaha kita untuk menangani kemungkaran yang berlaku. Seterusnya kita tengok cara menangani kemungkaran yang kata ada 3 tu. Okey. Okey. Yang pertama dengan tangan. Okey. Yang kedua dengan lisan. Yang ketiga dengan hati. Okey, yang pertama dengan tangan. Mengubah dengan kuasa yang ada. Ini maksud mengubah dengan tangan. Mengubah dengan kuasa yang ada pada seseorang mengikut kemampuan dan bidang kuasa seperti ketua keluarga, ketua kelas, pengawas, ketua masyarakat, ketua negara. Dia orang yang bergelar ketua. Maksud dia ada kuasa ke atas tanggungan dia. Okey, dalam rumah kita, siapa yang bergelar ketua? Ayah kita. Jadi ayah ada kuasa tak ke atas anak-anak? Ada. Okey, dekat kampung kita. Siapa yang berkuasa dekat kampung kita? Ketua kampung. Kan? Ketua kampung ada kuasa tak ke atas anak-anak buah dia? Ada kuasa. Jadi maksud kuasa yang ada tu ialah orang yang ada kuasa itu bolehlah mengubah kemungkaran yang berlaku dalam bidang kuasa dia. Jadi kalau ada kemungkaran yang berlaku dalam keluarga, siapa yang ada kuasa untuk mengubahnya? Ayah. Abang ada kuasa tak ke atas adik? Macam ada juga. Adik merupakan tanggungjawab abang juga. Ke? Di sekolah, siapa yang berkuasa? Pengetua. Dalam kelas, siapa yang berkuasa? Siapa yang ada kuasa? Cikgu. Kalau cikgu tak ada, siapa yang ada kuasa dalam kelas? Ketua kelas ataupun pengawas. Okey, jadi itu saya nak cuba nak gambarkan ada orang yang memiliki bidang kuasa yang tertentu. Jadi orang-orang yang ada kuasa macam ni, kalau dia melihat kemungkaran, maka dia kena ubah dengan kuasa dia. Okey, dia kena tegur. Dia kena ubah. Okey? Maksud kata kalau ayah tu melihat anak dia tak solat, ayah kena rotan anak tu kalau tak solat. Kalau ayah melihat anak perempuan tidak tutup aurat dengan sempurna, ayah kena rotan. Kuasa yang ada pada tangan. Jangan beli baju-baju yang sendat untuk dipakaikan kepada anak-anak. Maksud kata menggunakan kuasa. Macam tu juga dalam negara kita ni. Siapa yang berkuasa? Raja. Perdana Menteri. Oh, sekarang Perdana Menteri tak ada, belum ada lagi. Jadi orang yang berkuasa bolehlah membuat undang-undang dan peraturan, akta, ordinan dan sebagainya untuk menjaga kemaslahatan. Jika ada kemungkaran yang berlaku dalam negara ni, orang yang memerintah ada kuasa kena guna kuasa untuk menghapuskan kemungkaran tu. Okey? Contoh, judi. Judi mungkar tak? Perkara mungkar, dilarang. Okey? Jadi siapa yang berkuasa untuk mengubah judi? Okey? Kita ada kuasa tak? Ayah ada kuasa tak? Pengetua ada kuasa tak? Untuk pergi menutup kedai judi yang ada kat Pekan Kuala Ketil. Kau tahu kan ada kedai judi kan? Magnum, apa lagi? Sport Toto, tu semua judi haram di sisi syarak. Kena ubah tak? Kena ubah. Siapa yang kena ubah? Takkan ketua kampung. Ketua kampung tak boleh buat apa-apa, bukan kuasa dia. Pemerintah negara ni. Jadi, kita apa yang boleh buat dalam bidang kuasa kita? Kita sebagai orang dalam rumah kita, kita hanya berkuasa kat atas adik kita. Kita boleh tegur adik kita yang buat kesalahan.
dengan tangan, boleh ubah dengan tangan. Okey. Tapi kita tak boleh nak tegur ayah kita. Sebab ayah kita tak berkuasa kat atas ayah kita. Boleh faham kan? Itu maksud dengan tangan. Okey, yang kedua, lisan. Okey, kita tak boleh pilih ya, tak boleh pilih. Nak buat dengan tangan lah, nak ubah dengan lidah lah, nak ubah dengan hati lah, tak boleh. Sebab dia berturutan, dia bermula dengan tangan dulu. Kalau kita tak mampu berbuat dengan tangan, bermaksud kita tak ada kuasa, barulah dia pergi kepada yang kedua, iaitu lisan. Apa lisan? Lidah. Bercakap. Jadi dengan lisan kita boleh buat apa? Menegur, menasihati, melapor kemungkaran, sama ada secara lisan, cakap, ataupun tulisan, bertulis. Jadi dengan lidah kita tak boleh nak usaha sebab kita tak ada kuasa ke atas kawan kita, kita tak ada kuasa ke atas orang lain, maka kita boleh menggunakan lidah, bercakap, beri teguran. Sama ada kita tegur betul, kamu tak boleh buat benda ni salah di sisi syarak, berdosa, kita menggunakan lidah. Ataupun menggunakan tulisan. Okay? Kalau orang tu bekerja sebagai wartawan, penulis dan sebagainya, dia boleh menulis untuk menegur. Ingat itu dipanggil dengan lisan. Kalau tak mampu dengan tangan, kena buat juga. Okey, kalau dengan lidah pun tak mampu juga, dah tangan tak mampu, lidah pun tak mampu, kena tegur tak? Kena tegur juga kemungkaran yang berlaku. Macam mana? Tegur dengan hati. Hati kita ni, tegur macam mana? Membenci dan menjauhi kemungkaran tersebut. Itu caranya hati kita. Jadi kalau kita tak mampu nak melihat orang yang mendedahkan aurat, tak mampu nak menegur orang yang mendedahkan kemungkaran tu, mendedahkan aurat yang ada di sekitar kita. Okey, contohnya kita berjalan ke pasar malam. Ramai orang di pasar malam tu yang dedah aurat. Perempuan tak pakai tudung, pakai baju singkat, baju ketat, seluar ketat, nampak bentuk tubuh dan sebagainya. Kita ada kuasa tak nak halau dia? Hang pergi balik. Boleh tak? Tak boleh sebab bukan bidang kita. Kita tak ada kuasa untuk menegur tu. Dengan lidah. Boleh tak kita tegur dengan lidah? Kita tak kenal pun orang tu siapa. Takkan orang tak kenal kita nak kata, kamu tak boleh buat macam ni. Tak sesuai sebab kita tak kenal. Lidah pun tak sesuai. Maka kita kena tegur dengan hati. Kita kena mengubah dengan hati. Apa maksudnya? Membenci. Hati kita kena membenci perbuatan tu. Kita tak boleh kata ikut suka hang nak buat macam tu ikut suka hang. Tak boleh ikut suka hang. Kita kena membenci perbuatan tu dan menjauhi kemungkaran tersebut. Okey? Dan kita doakan supaya orang tu berubah dan dapat hidayah. Orang yang melakukan kemungkaran yang kita nampak tu. Nak tegur tak boleh. Tak kenal. Nak ubah lagi tak boleh. Kita benci perbuatan dia tu. Kalau kita nampak orang tu merokok, perbuatan tu pun kemungkaran. Merokok. Tak mampu nak tegur. Benci perbuatan tu. Okey, boleh faham tak? Selain daripada tu, berazam untuk tidak melakukannya. Dan berharap serta berdoa agar pelakunya diberi hidayah untuk bertaubat. Okey, macam itulah. Okey. Jadi setiap hari kita melihat benda-benda ni berlaku di sekeliling kita. Mungkin di rumah kita, mungkin di persekitaran kita, di kejiranan kita. Okey. Mungkin di kampung kita melihat perbuatan-perbuatan yang yang bertentangan dengan syarak, yang dilarang oleh syarak berlaku. Okey. Jadi kita kena bertindak. Bukan diam, duduk saja. Okey? Kita kena bertindak melalui 3 aspek ni. Mula-mula dengan tangan dulu. Mampu tak kita buat dengan tangan? Kalau mampu dengan tangan, kita ada kuasa kat atas orang yang buat kesalahan tu, buat dosa tu, buat maksiat tu, buat dengan tangan. Tak mampu dengan tangan, tegur dengan lidah. Bagi nasihat, bagi teguran. Buat report dan sebagainya. Tak mampu juga, hati kita. Jangan biarkan hati kita redha dengan kemungkaran yang berlaku di sekitar kita. Okey? Sedangkan Rasulullah kata,
wadzalika adhaful iman, yang kata menolak, mengubah dengan hati itu pun adalah selemah-lemah iman. Teruknya, lemahnya iman kita ni apabila kita cuma mampu mengubah dengan hati, cuma mampu membenci dan berazam untuk kita sendiri tak melakukannya. Lemahnya iman kita. Apatah lagi orang yang tak benci pun, tak kisah pun kemungkaran-kemungkaran yang berlaku di sekitar dia. Wallahu a'lam, tak tahulah macam mana keadaan iman orang tu. Mungkin lagi lemah sangat-sangat ataupun mungkin tak beriman langsung. Okey. Seterusnya, Allah Akbar, kita nak tengok. Hikmah menangani kemungkaran. Apa hikmah ni? Hikmah merupakan kebaikan, advantage. Bila kemungkaran itu ditangani, satu, dapat meningkatkan kualiti diri melalui nasihat dan teguran. Kedua, mewujudkan masyarakat yang harmoni kerana bersikap prihatin. Dan yang ketiga, negara aman, sejahtera kerana mendapat keredaan Allah. Okey, hikmah ini dah dibahagikan kepada yang pertama, hikmah kepada diri. Okey. Yang kedua, hikmah kepada masyarakat. Dan yang ketiga, hikmah kepada apa tu? Kepada negara. Okey. Seterusnya, pengajaran hadis. Okey. Apa pengajaran yang kita boleh ambil? Sebagai umat Islam, kita hendaklah, okey, kamu ingat kat sini ya, bila kita nak buat satu pengajaran, kita hendaklah mulakan dengan perkataan kita hendaklah. Ingat tu, pengajaran kita hendaklah. Yang pertama, hendaklah apa? Kita hendaklah mencegah kemungkaran dengan kuasa dan kemampuan yang ada. Itu pengajaran dia. Kita hendaklah mencegah kemungkaran dengan kuasa dan kemampuan yang ada pada kita. Seperti menguatkuasakan undang-undang atau peraturan. Seperti dan seterusnya ini menjadi huraian kepada isi pengajaran kita. Apa isi dia? Isi dia mencegah kemungkaran. Kita hendaklah mencegah kemungkaran. Kalau kita melihat kemungkaran, kita kena cegah. Okey, huraian seperti menguatkuasakan undang-undang atau peraturan. Yang kedua, kita hendaklah apa? Kita hendaklah menangani kemungkaran secara lisan atau tulisan seperti nasihat dan teguran yang membina. Okey, seperti kat situ. Kenapa saya letak ni? Saya letak slash ni. Kenapa ni? Sebab saya nak bahagikan, membezakan yang mana isi dan yang mana huraian. Okey, bila kita buat huraian, kita tak boleh lari. Bila kita buat pengajaran, tak boleh lari daripada PIH. Apa dia tu? Pendahuluan, isi, huraian. Apa pendahuluan dia? Kita hendaklah, tu pendahuluan. Tak mau guna kita hendaklah pun boleh. Kita mestilah, boleh juga. Okey. Kerajaan wajib, boleh juga. Ibu bapa hendaklah, boleh juga. Okey, tapi yang paling mudah sekali kita hendaklah lah. Kita mestilah. Okey. Huraian apa? Huraian yang selepas daripada slash ni. Seperti nasihat dan teguran yang membina. Jadi kita tengok pengajaran yang ketiga. Kita hendaklah apa? Membenci kemungkaran dalam hati. Okey. Kita hendaklah membenci kemungkaran dalam hati. Apa ni pengajaran ni? Yang kita nak belajar ni. Kita hendaklah ada perasaan benci lah. Tak suka. Benci tu tak suka. Bila kita melihat benda-benda yang Allah larang berlaku. Okey. Jangan kata kita sendiri nak buat. Tak, kita tak buat. Tapi kita melihat orang lain yang buat di sekeliling kita, pun kita hendaklah merasa benci. Okey.
dan berusaha untuk menjauhinya. Okey, jadi ialah ayat ni dia tak ada huraian ni. Membenci kemungkaran dalam hati dan tidak jadi huraian. Dan berusaha untuk menjauhinya. Okey. Supaya dia tambah dia tak buat huraian dalam buku teks ni. Dikasihi ataupun diredai oleh Allah. Saya tambah. Dalam buku tak ada. Jangan kata dan ini jadikan huraian, tak. Dan cuma mengulang isi. Okay, kita adalah berusaha untuk menjauhi kemungkaran. Macam tu. Kita adalah membenci kemungkaran. Jadi saya letaklah huraian supaya dikasihi oleh Allah. Okey. Boleh faham tak setakat tu? Saya stop sharing. Pergi kat start balik. Okey. Jadi tajuk kita hari ni, mungkar dicegah, hidup berkat. Jadi sebagai murid sekolah, sebagai anak yang soleh kepada ibu dan ayah kita, kita hendaklah, kita ni semua antara kita ni yang live sekarang dan melihat video ini, kita hendaklah peka dengan kemungkaran yang berlaku di sekitar kita. Dan kita hendaklah tahu membezakan yang mana kemungkaran dan yang mana bukan kemungkaran. Yang mana perbuatan yang Allah suka, Allah redha, yang mana perbuatan yang Allah tak suka. Jadi saya yakin pada usia kamu pun kamu boleh melakukan perbezaan, membuat perbezaan tu. Jadi bila kita dapat membezakan yang mana baik, yang mana buruk, kita hendaklah berusaha mencegah kemungkaran daripada berlaku pada diri kita dan juga persekitaran kita dengan cara yang kita pelajari pada hari ini. Iaitu cara apa dia? Yang pertama, tegur, ubah dengan kuasa, dengan tangan, dengan kuasa yang ada. Yang kedua, kita hendaklah menegur secara lisan, nasihat. Dan yang ketiga, kalau tak mampu kedua-dua tu, mengubah dengan hati, yakni membenci perbuatan mungkar. Jadi saya yakin kamu semua dah memahami tajuk ni. InsyaAllah selepas ni saya akan bagi soalan dan kita akan jawab soalan insyaAllah. Sebelum tu saya nak sebutkan kerja yang kamu perlu buat ialah yang pertama, tuliskan nota di dalam buku tulis nota. Nak tulis apa nota? Nak tulis hadis ni ke? Okey, nak tulis hadis ni pun boleh. Tapi kalau kamu tak mau tulis hadis ni, kamu tulis je tajuk mungkar dicegah hidup berkat. Kemudian tulis maksud dia ni. Sesiapa yang kalangan kamu melihat satu kemungkaran, maka hendaklah dia mengubah dengan tangannya. Itu maksudnya, kamu tulis. Tulis dalam tulisan Rumi. Dalam buku teks tulisan Jawi kan? Kamu tulis dengan tulisan Rumi. Okey. Dan selepas tu, terus jam kepada maksud kemungkaran dan seterusnya. Saya tak sebut kat sini tadi. Hukum menangani kemungkaran. Apakah hukum nak menangani kemungkaran? Hukumnya wajib. Maksud kata kalau kita tidak menangani kemungkaran yang berlaku di sekitar kita, kita berdosa. Okey? Kalau tak tegur, berdosa. Kalau tak tegur, Okey, seterusnya membuat nota cara menangani kemungkaran, yang ni, yang 3 ni. Itu saja. Itu saja yang saya nak suruh kamu buat dalam buku teks. Yang pertama apa? Yang pertama maksud hadis, yang kedua maksud kemungkaran, yang ketiga hukum menangani kemungkaran wajib,
Dan yang keempat, cara menangani kemungkaran. Yang tangan, lisan, hati tu. Bukan buat semua dalam buku teks. Sikit-sikit je kita pilih. Boleh tak? Boleh tak, Safia? Boleh. Boleh tak? Akmal Azim, boleh ke? Boleh. Okay, lepas ni saya akan update dalam grup WhatsApp bahagian mana yang perlu dibuat nota tu. Okey. Jadi pertemuan kita sampai setakat ini, saya harap kamu dapat manfaat daripada pertemuan kita hari ini dan dapat amalkan terus dalam kehidupan seharian kamu di rumah bersama keluarga dan masyarakat, insya-Allah. Jadi setakat itu saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekejap saya nak ambil ya. Akmal Hazim, Abnan Khuwailid, Darwish, Fahrin Iqbal, Arfa Daniel, Hezri Shah, Safia Batrisha. Kehadiran kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang hadir secara online. Okey. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih Ustaz. Sama. Terima kasih. Ustaz. Sama-sama. Ustaz. Ustaz. Ya. Saya nak tanya. Ya. Kalau macam sekarang saya kata nota saya buat lain kan. Ya. Latihan yang sebelum-sebelum ni kena buat ke? Tak payah. Banyak kerja kamu nanti. Nota tu je Okey. buat. Nanti tanya Okey, saya apa Ustaz. yang perlu buat, apa yang perlu buat lah. Ha? Okey. Okey. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam.